Sudah kembali menerusi Ramai Pagi edisi hari ini. Alhamdulillah, ya, seperti dapat kita janjikan, kita akan bawakan satu segmen, iaitu segmen pembangunan masyarakat di mana kita akan berkongsi mengenai dengan tajuk FOMO di kalangan remaja. Dan pagi ini Alhamdulillah kita telah pun berjaya menghubungi tetamu undangan kita, iaitu Yang Mulia Tuan Muhammad Ashraf bin Rahim, iaitu Pegawai Pembangunan Masyarakat. Ya, Assalamualaikum Tuan. Ya, Assalamualaikum Tuan. Nampaknya kita ada ya. Nampaknya ada sedikit mungkin kita ni ingin bertanyakan ni Karang pada Tuan Muhammad Ashraf. Bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya mengenai dengan tajuk kita ni ya? FOMO di kalangan remaja. FOMO singkatan untuk fear of missing out. Jadi inilah sebenarnya yang ingin kita ni tanyakan pada Tuan. Fear of missing out ni semua orang kah ataupun remaja saja? Tapi untuk ketika ini kita ni ingin memfokuskan mengenai dengan kalangan remaja. Kenapa tu? Kerana mungkin di kalangan remaja inilah yang ramainya memakai ataupun menggunakan media sosial ini, dan di sinilah sebenarnya di mana minda mereka terlatih untuk membanding-bandingkan sebenarnya. Kawanku yang seorang ni ada kemari, kawanku seorang ni mempunyai ini tapi saya tiada. Jadi itulah sebenarnya rasanya kita ni ada ketinggalan sesuatu mungkin. Jadi inilah topik yang amat menarik. Mungkin untuk ibu bapa di luar sana ingin ingin mendidik anak-anak mereka, dari diskusi inilah mereka dapat sedikit pengenalan mengenai dengan mungkin sindrom yang ada di kalangan remaja ini mengenai dengan FOMO. Ya, jadi kita cuba ya untuk bersama dengan tetamu undangan kita yang telah berada di talian. Kita bersama dengan Muhammad Ashraf bin Rahim, iaitu Pegawai Pembangunan Masyarakat. Ya, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Puan. Ya, Alhamdulillah. Selamat pagi kembali. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Jadi Tuan, kita ni tadi berbicara mengenai dengan FOMO ini. Jadi betulkah ini apa yang telah kita ni bincangkan yang mengenai dengan FOMO ini. Jadi ini kami ingin tanyakan kepada Tuan sendiri ya mengenai dengan FOMO di kalangan remaja. Jadi sebelum Tuan mulakan, mungkin boleh Tuan kongsikan pengenalan dan juga mukadimah mengenai dengan tajuk ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa kepada penonton dan juga kepada kru Ramai Pagi pada pagi ini. Terima kasih kerana mengundang pihak JAPIM pada pagi ini dalam segmen pembangunan masyarakat. Seperti yang dinyatakan tadi, tajuk perbincangan pada pagi ini adalah mengenai dengan FOMO, khususnya kepada di kalangan remaja. FOMO seperti yang dinyatakan tadi adalah singkatan ataupun ia adalah satu istilah pendek ataupun akronim kepada fear of missing out dalam bahasa Inggeris tu. Jadinya ianya bermaksud, boleh dimaksudkan sebagai rasa takut akan ketinggalan lah terhadap beberapa perkara. Contoh termasuk beberapa perkara lah. Jadi mungkin dapat Tuan terangkan kan apa menurut sebenarnya pakar akademik FOMO? Menurut pakar akademik, FOMO juga adalah sejenis gangguan mental yang menyebabkan seseorang boleh mengalami rasa cemas, panik, khawatir apabila mendapati seseorang individu itu yang dikenalinya ataupun teman, kenalan, rapat dan sebagainya terlibat dengan aktiviti yang lebih baik daripada mereka. So di sinilah timbul isu FOMO itu sebenarnya. So mungkin perkataan FOMO ini baru di kalangan masyarakat kita ni. Walau bagaimanapun FOMO telah secara rasminya telah menjadi satu perkataan di dalam kamus Oxford English Dictionary pada tahun 2000. Askaan ataupun kajian lanjut, walau jadi itulah yang kita sering diungkap. Ya,
Ya, diungkapkannya mengenai dengan FOMO ini. Jadi kita ini nanti akan bersama dengan Tuan ya untuk bertanyakan ya mengenai dengan kalau tadi kita bercakap mengenai dengan kalangan remaja. Jadi apa hubungannya dengan remaja dengan sindrom MOFO ini? Kalau kita tadi mengetahui di mana FOMO ini adalah gangguan mental yang boleh menimbulkan rasa cemas, rasa khawatir dan juga sebagainya. Ya? Sebenarnya bukan saja menjadi satu gangguan mental, ianya menjadi gangguan kepada kesihatan mental juga sebenarnya. Sesuatu yang sebenarnya nampak biasa sahaja, tapi kerana adanya FOMO, ketakutan, rasanya kita ni ketinggalan. Indah dan nikmat seperti yang orang lain ada, itulah yang akan mengganggu kesihatan mental kita yang sepatutnya stabil. Jadi banyak sebenarnya ingin kita ni kupas mengenai dengan tajuk ini bersama dengan Tuan Muhammad Ashraf bin Rahim ini, kerana inilah tajuk yang sangat penting. Bukan sahaja kalangan remaja ni yang mengalami FOMO ini, tapi sebenarnya ramai jua, bukan sahaja di kalangan remaja, tapi diri kita ni sendiri juga kadang kan. Kalau kita ni melihat kadang rakan-rakan dan sebagainya, inilah mungkin social media inilah ada mempunyai satu pengaruh yang sangat besar. Walaupun ianya satu yang neutral, kita ni dapat menggunakan social media ini dengan pelbagai cara, tapi kadang ada jua kemudaratannya. Kemudaratannya di mana persepsi kita ni terganggu, kesihatan mental kita ni terganggu. Jadi sebenarnya terpulang kepada kita ni untuk menggunakan dan memaksimalkan penggunaan dan manfaat social media itu sebaik-baiknya. Ya. Dan seterusnya ni Tuan, kita ni ingin bertanyakan kalau tajuk ini ya mengenai dengan FOMO di kalangan remaja. Betul. Jadi apa hubungan remaja dengan sindrom FOMO ini? Silakan Tuan. Ya Tuan ya, mengenai dengan kalangan remaja ini, apa hubungannya remaja dengan sindrom FOMO ini? Terima kasih Puan. Minta maaf atas technical error tadi sebentar tadi. So menyambung kepada topik perbincangan pada pagi ini mengenai FOMO di kalangan remaja. So hubung kait FOMO dengan remaja adalah sangat berkait rapat. We know that kita ni tahu that remaja adalah satu fasa transisi di mana remaja ini sebenarnya dilahirkan di dalam zaman yang terutama sekali generasi Y ataupun yang lebih dikenali sebagai generasi millennial. Jadi itulah yang di antara yang kita dapat pelajari. Memang sebenarnya ada kaitannya. Silakan Tuan. Teruskan Tuan. Ya. Yes. Dan so generasi milenial ini sebenarnya pendedahan mereka kepada dunia cyber teknologi adalah sangat meluas, terutama sekali dengan adanya media sosial dan sebagainya. So remaja ini lebih dikenali, ada yang merujuk mereka ni sebagai digital natives ataupun digital generation, yang mana pada masa ini kita ni sedia maklum kebergantungan kepada internet adalah sangat diperlukan, terutama sekali dengan dalam keadaan pandemik semasa pada masa ini. Keperluan dari segi pembelajaran, perhubungan sosial dan sebagainya. So remaja ini one of the personality adalah mereka ini adalah rasa ingin mungkin kalau kita ingin bercakap mengenai remaja, rasa ingin mencuba, ingin tahu. Mungkin bagaimana Tuan? Betul ke Indah? Betul. Rasa ingin tahu, rasa dan juga ada tekanan daripada rakan sebaya yang lebih yang dipanggil peer pressure. Yes. And then juga ada setengah ada setengah pengedar which is syarikat mereka menjadikan FOMO ini sebagai salah satu strategi pemasaran sebagainya, di mana mereka memperkenalkan produk-produk itu yang terkini, yang latest kepada pengguna. So salah satu target golongan sasaran adalah sebenarnya remaja. So bila adanya sesuatu produk yang baru ada di pasaran, golongan sasaran remaja mungkin lebih kepada trend ni kali ya. Kalau macam mungkin trend dari segi fashion ataupun dari segi konsumsi produk. Betul. Yes. Ya, teruskan Tuan.
Jadi kalau kita ni lihatkan seperti yang Tuan katakan, memang social media ini ada pengaruhnya, terutama sekali pada golongan remaja, dan ini juga adalah di antara salah satu strategi pemasaran. Jadi kalau kita ni ingin bertanyakan, social media ni baik ke indah sebenarnya, tapi kalau kita ni kan mengelakkan social media secara keseluruhan, memang agak mustahil kerana ianya keperluan di zaman kini. Tapi apa pendapat Tuan mengenainya? Apa pendapat Tuan mengenai dengan pengaruh media sosial di kalangan remaja ketika ini? Silakan. Okay, dengan keberadaan media sosial ini sebenarnya ia bukanlah satu perkara yang buruk, media sosial, tetapi tetapi lebih kepada cara penggunaan media sosial itu sendiri. Tidak dinafikan media sosial menjadi pengaruh yang Jadi seperti yang Tuan katakan tadi, di antaranya bukannya social media itu sendiri adalah sesuatu yang indah baik, tapi adalah cara penggunaan kita ni. Betul ke indah tu, Tuan? Betul. Betul. So media sosial, remaja terdedah dengan akses kepada media sosial seperti berita-berita trend ini dan sebagainya lah di media sosial. So menurut kajian yang pernah dijalankan, dua faktor utama menyebabkan kepada FOMO ini adalah salah satunya penggunaan telefon bimbit dan yang kedua adalah penggunaan media sosial yang meluas. We know that masa ni setiap orang ada akaun Facebook, Instagram dan sebagainya, terutama sekali remaja. So golongan remaja ini pada dasarnya mereka ini menghabiskan masa yang sangat lama di media sosial dan seringkali mengemas kini aktiviti di media sosial lah. Jadi sebenarnya saya sangat tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan tadi. Sebenarnya ianya berkenaan dengan penggunaan social media. Teruskan Tuan. Menurut definisi yang diberikan oleh pakar akademik, sebenarnya laman web dan aplikasi itu adalah sebenarnya satu platform yang di mana perkongsian itu dapat dilaksanakanlah di dalam rangkaian sosial itu. So jadinya pendedahan kepada perkongsian itu dapat diakses oleh sesiapa sahajalah di laman sosial. Dan satu kajian juga yang telah dijalankan pada tahun 2015 di Amerika bahawa pada masa ini social media dapat dirujuk sebagai news platforms di mana berita-berita itu lebih laju menerusi lebih laju dan lebih efektif mungkin dari media sosial kan. Kalau kita lihat saja di media sosial ketika ini, Borneo Bulletin dan sebagainya memang sudah memakai akaun Instagram kan. Jadi mungkin juga di sini kita ni ingin sekali bertanyakan pada Tuan. Kalau kita ni lihat, saya sangat tertarik dengan apa yang Tuan kongsikan tadi. Cara di antara kita ni untuk mengatasi FOMO ini adalah dengan kita ni mengawal cara penggunaan media sosial kita ni. Tapi mungkin Tuan dapat mengongsikan apa lagi di antara kaedah-kaedah ataupun cara yang efektif yang ada di luar sana untuk kita ni mengatasi impak FOMO ini. Silakan. Terima kasih. Seperti yang dinyatakan tadi, cara penggunaan media sosial itu adalah sangat penting, terutama sekali remaja yang seringkali terdedah dengan pengaruh-pengaruh yang ada di media sosial lah. So selain daripada itu, kenapa remaja ini sebenarnya menjadi kita ni bertanyakan kan Tuan, kenapa remaja ni yang menjadi tumpuan sebenarnya di dalam sindrom FOMO ini kan? Jadi pasti ada kaedah-kaedah macam mana untuk kita ni menangani impak daripada FOMO ini. Jadi Tuan, teruskan Tuan. Ya, betul. So menurut statistik ingin sekali kita ni mengetahui sebenarnya tapi ada masalah sebetulnya di negara kita yang berusia 30 tahun ke atas adalah yang kedua tertinggi di peringkat global lah. So jadi ini tidak mustahil di negara kita ni penggunaan media sosial di kalangan remaja adalah sangat tinggi ya. So selain daripada itu, selain daripada penggunaan media sosial itu sendiri, untuk mengatasi impak FOMO itu sebenarnya bukan satu cara saja sebenarnya. Banyak sebenarnya cara-cara kaedah untuk kita menangani.
menghadkan masa di media sosial lah. Jadinya we have to know that remaja mesti mengetahui lah bila sebenarnya remaja itu mudah terpengaruh prone to FOMO ini. Ada masa-masanya. Contohnya seperti selepas bangun tidur ataupun sebelum tidur dan sebagainya. So ada setengah remaja yang mungkin selepas bangun tidur akan terus kepada telefon bimbit dan sebagainya. So dari sana mudah terpengaruh terpengaruh dengan impak FOMO itu.